sekolah. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara. Selamat datang kepada semua. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jeram. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke webinar kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Datin Rosila binti Wahab selaku fasilitator webinar kita, yang dialu-alukan Puan Aisyah binti Muhammad Roslan selaku penyelia PDKR Damansara yang sudi bekerjasama dengan kami bagi menjayakan webinar pada petang ini. Barisan speaker iaitu Cik Nurul Syazwani binti Azhar, Encik Zuhelmi bin Abdul Wahab, Cik Nur Adlina binti Ismail dan saya sendiri Nur Zurain binti Samsin, serta hadirin yang dikasihi sekalian. Untuk pengetahuan hadirin, kami merupakan pelajar tahun 3 semester 1 dari program pemulihan cara kerja EPJJ UiTM. Selamat datang ke program webinar pengenalan PACS bagi kanak-kanak berkeperluan khas di sekolah. Tetak buluh kajang 10, mari jolok sarang penyengat. Angkat tangan, jemari 10, doa di pohon biar selamat. Bagi memberkati program kita pada petang ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Zuhelmi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Kita mulakan bacaan doa kita hari ini dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali apa yang kau jadikan mudah. Sedang yang susah boleh engkau jadikan mudah apabila engkau menghendakinya, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Zuhelmi atas bacaan doa sebentar tadi. Untuk makluman hadirin sekalian, webinar pada hari ini diadakan bagi memberi pendedahan kepada ibu bapa dan cikgu-cikgu pendidikan khas mengenai penggunaan PACS yang boleh diaplikasikan kepada anak ataupun murid berkeperluan khas. Hadirin, sepanjang webinar ini berlangsung, jika ada apa-apa soalan yang ingin diutarakan, boleh type di chat box. Nanti kami akan check dan kita akan bacakan di akhir webinar ini. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita memulakan webinar dengan ceramah kita yang pertama. Dipersilakan Cik Nurul Syazwani binti Azhar dengan tajuk ceramahnya ialah Apa itu PACS? Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Ya. Dengar. Slide nampak tak? Nampak. Okay, saya Nurul Syazwani binti Azhar. Saya OT daripada Hospital Jelebu KKM, Negeri Sembilan. Okay, saya akan mula dengan memperkenalkan apa itu PACS. Ini merupakan contoh gambar PACS lah yang boleh didapati di pasaran. Okay, boleh ambil masa tengok dulu. Okay, kalau kita nampak PACS ni dia terdiri daripada gambar yang simple dan perkataan-perkataan yang simple lah. Okay, PACS adalah
Picture Exchange Communication System, iaitu salah satu sistem komunikasi yang menggunakan gambar sebagai pertukaran. Diasaskan oleh Dr. Andrew Bondi dan Lori Frost pada tahun 1984. Objektif PACS ni adalah untuk kita beri kemudahan pada klien yang mempunyai masalah komunikasi secara lisan. Maksudnya kita guna PACS ni, pertukaran gambar, untuk menggantikan lisan yang kanak-kanak tak dapat buatlah, supaya mereka dapat berkomunikasi menggunakan pertukaran tu. PACS ni merupakan salah satu komponen dalam AAC lah. AAC adalah augmentative dan alternatif. Rasanya AAC ni satu komponen yang kita jarang lah dengar. Tapi kalau macam OT tu mungkin familiar sikit lah. AAC ni bermaksud semua cara kita berkomunikasi selain bercakap melalui verbal ataupun tuturan. Sama ada melalui gerak isyarat dan ekspresi muka, menulis, melukis, mengeja perkataan dengan menunjuk huruf dan menunjuk pada gambar atau perkataan yang bertulis lah. PACS ni juga dia menggunakan protokol latihan yang berdasarkan ABA. ABA ni adalah Applied Behavior Analysis lah. Iaitu dia rawatan berdasarkan penyelidikan yang memang dah established. ABA biasanya kita guna untuk kanak-kanak autism sebab dia adalah dia dalam tu terdapat lebih 1,000 artikel jurnal yang menunjukkan keberkesanan untuk rawatan PACS berkesan ke atas kanak-kanak prasekolah yang menghidapi masalah pertuturan. Ini adalah kata summary daripada research yang dijalankan oleh Bondi and Frost pada tahun 1994. Kepentingan PACS adalah meningkatkan komunikasi bahasa ekspresif, meningkatkan keberdikan. Lagi satu, PACS ni kepentingan dia adalah kita dapat mengurangkan kekecewaan yang tinggi dalam kalangan kanak-kanak. Sebab bila dia tak dapat bercakap, dia akan macam kecewa lah, kita tak faham apa yang dia nak sampaikan, apa yang dia nak kan. Lepas tu bila kita dapat kurangkan kecewaan dia orang tu, kita dapat kurangkan tantrum and tingkah laku negatif. Manfaat dia adalah kita dapat fahami sebab sebab dan akibat anak tu bersikap begitu, lepas tu lebih mudah untuk kita uruskan anak-anak kita lah. PACS ni kita boleh aplikasi kepada kanak-kanak yang ada masalah kemahiran komunikasi sosial ataupun paling ni ASD lah, paling common kita guna kat ASD dengan yang ada speech delay. Lagi satu kepada kanak-kanak yang ada masalah ekolalia, ada masalah stimming, ada masalah dia avoid interaction, dia tak nak langsung berinteraksi dengan kita. Lepas tu kanak-kanak yang tak ada pertuturan langsung ataupun yang dia tak initiate langsung pertuturan. Saya jelaskan sikit. Ekolalia tu adalah term yang kita guna apabila kanak-kanak tu dia selalu ulang ataupun tiru orang lain bercakap. Maksudnya kita cakap, kita tanya dia contoh, awak nak makan tak? Dia tak jawab ya, dia cakap makan. Ataupun dia ulang ayat last tu, tak. Tak. Jadi dia tak jawab tapi dia ulang balik apa yang kita tanya. Contoh tanya, nak biskut tak? Nak biskut? Biskut. Dia ulang macam tu. Tapi dia tak cakap pun, nak biskut ke? Macam tu dia tak jawab macam tu. So itu maksudnya ekolalia, dia ulang semula apa yang kita cakap kat dia. Lagi satu, kanak-kanak yang kita boleh guna PACS ni adalah kanak-kanak yang dia ada stimming behavior. Stimming behavior ni behavior yang dia guna untuk dia release dia punya ni lah, sensory. Maksudnya tingkah laku tu melalui bunyi ataupun pergerakan badan yang berulang. Yang biasa kita tengok dalam community untuk kanak-kanak ASD, dia macam hand flapping kan. Hand flapping. Ada yang macam ekstrim, dia hantuk kepala kat dinding. Ada yang suka berpusing-pusing, sentiasa berlari. Itu maksudnya dia self-stimming behavior. Lagi satu, kita boleh guna PACS ni untuk kanak-kanak yang saya cakap tadi yang elak interaction.
Elak interaction ni maksudnya yang dia tak nak berinteraksi langsung. Contohnya kawan-kawan ajak main ke, dia tak nak, dia seorang-seorang dia je. Dia tak mahulah, dia tak mahu join apa-apa, dia slow. Lepas tu dia macam aktiviti yang melibatkan orang lain ke apa, dia tak mahu berkawan macam tu. Okay. Yang lagi satu, dia ada pertuturan atau tak initiate. Tak initiate ni maksudnya dia tak mulakan cakapan pun. Tak ada tanya apa-apa, ikut je. Ataupun yang jenis tak ada pertuturan, macam dia ada delay lah dalam speech. Ini yang ini kalau speech delay ni maksudnya dia language dia delay ataupun speech dia delay dalam umur 2 tahun macam tu. Dia tak boleh lagi bercakap. Okay, tapi kalau misal kata budak-budak tu dia main sambil dia tunjuk ada bunyi juga sikit, itu kita tak boleh consider speech. Yang penting kita bawa dulu anak-anak kita jumpa doktor lah untuk lebih sahkan dia orang ada masalah delay dalam apa, sama ada dia memang delay speech ke ataupun memang ada masalah language. Okey, saya teruskan lagi dengan kepada Cik Muhammad Zaini untuk 6 fasa PEX. Okey, dipersilakan Cik Zul. Okay. Nanti dulu, Cik Zul nanti dulu. Okay. Terima kasih Otiwani atas ceramah itu tadi. Okay. Sekarang ni kita dah tahu apa itu PEX. Jom kita teruskan dengan ceramah kita yang kedua yang akan disampaikan oleh Encik Zuhelmi bin Abdul Wahab dengan tajuk ceramahnya iaitu 6 fasa PEX. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis. Dengar jelaskan suara saya. Dengar Jelas, Okay, jelas. dengar. Encik. Apa tu? Kita akan bercakap seterusnya adalah berkenaan dengan 6 fasa PEX. PEX ni kalau ikutkan dengan masa 2 jam ni kita tak cukup sebenarnya, tapi sesuailah dengan tajuk kita just untuk pengenalan kepada fasa-fasa PEX ataupun pengenalan kepada PEX. PEX ni semuanya ada 6 fasa. Memang banyaklah. That's why saya cakap kalau 2 jam memang tak cukup. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok dulu fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, 4, 5 dan 6. Fasa yang pertama ni adalah kita nak ajar kanak-kanak tu cara untuk berkomunikasi. That's why daripada tadi kan Cik Syazwani pun ada cakap PEX ni adalah untuk berkomunikasi sosial. Jangan salah faham, bukannya untuk kita bercakap. Ada setengah parent dia macam salah faham, dia ingatkan PEX ni untuk budak yang tak boleh bercakap. Sebenarnya tak ada masalah untuk yang budak yang tak boleh bercakap pun boleh kita ajarkan untuk berkomunikasi. Seperti yang kita faham, komunikasi ni adalah dia melibatkan 2 orang. How dia nak communicate dengan orang lain. Macam saya tengah communicate dengan 40 orang ni. Ini adalah komunikasi. Itu adalah cara berkomunikasi. Ataupun kita cakap, walaupun dia menggunakan sign and language, maksudnya dia tak boleh bercakap, tapi dia boleh communicate. Dia tarik tangan mama dia, dia tunjuk dia nak susu ataupun dia nak susu. Itu adalah komunikasi. Seperti yang kita sedia maklum juga, macam saya mention untuk pasien yang diagnose SD. Dia tak semestinya autism, pasien yang masalah lain pun boleh juga. Cumanya saya nak cakap sini yang common, yang paling kita mudah nampak adalah autism. Autism yang mana dia tak boleh nak communicate dengan orang sekeliling. Kan kebanyakannya yang mempunyai masalah komunikasi sosial, maksudnya dia lapar ke, dia tak bagi tahu kita. Kalau ada setengah patient speech delay, dia walaupun dia tak boleh nak bercakap, dia boleh tunjuk. Kita cakap sign language. Dia boleh tunjuk, tu dia communicate. Biasanya patient autism ni dia dalam dunia dia sendiri. Dia tak berkomunikasi dengan parent ke, dengan orang sekitar. Dia lapar, dia sakit, dia nak apa-apa pun, kadang-kadang dia orang ni tunjuk dengan tingkah laku. Kadang kita cakap, macam mana kalau anak puan ni lapar ataupun anak puan ni nak sesuatu, dia akan tantrum, dia akan mengamuk, dia menangis semua. Tu dia berkomunikasi dengan tingkah laku. So kita tak naklah macam tu. Okay. So kita pergi yang fasa yang pertama adalah cara berkomunikasi. Objektif yang paling utama dalam fasa yang pertama ni adalah untuk dia melihat gambar yang digemari, benda yang something yang dia nak
Kita nak ajar dulu, kita tunjuk. Maksudnya benda contoh dia minat dengan ni calculator. Kita nak ajar nampak calculator. So kita nak dia tengok gambar yang dia nak, ambil pelekat tu apa? Nanti kita tengok dari gambar dia sekejap lagi. Dan dia akan ambil pelekat, kita ajar dia nak communicate. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak jelas lagi bila saya cakap macam ni. Nanti next saya tunjukkan melalui video. Video yang saya buat, saya cari hilang. Tapi ada dalam YouTube ada. Nanti saya akan share nanti. Saya akan share screen nanti. Nanti saya akan share, saya akan tunjuk macam mana fasa pertama ni berlangsung atau terjadinya. Okey, objektif yang kedua adalah dia kena capai ke arah rakan komunikatif. Atas sikit slide tu. Siapa yang jaga slide? Okay. Lepas tu melepaskan pelekat kepada tangan CP. CP tu apa? Communicative partner, rakan komunikatif. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan masih pening apa tu CP, apa tu PP. Untuk PACS ni fasa 1, fasa 2 sampai fasa 3 tak silap saya dia kena ada untuk melakukan teknik PACS ni pada fasa 1 hingga fasa 3 dia kena ada 2 orang. 3 orang termasuk dengan passion lah ataupun dengan budak-budak tu, dengan kanak-kanak tu. Okey, nanti saya akan tunjuk. Nanti tuan-tuan dan puan-puan akan faham. Rasional dia adalah untuk pelajar PACS belum lagi memilih gambar yang sepadan, belajar komunikasi untuk hasil ketara. Okey, ni macam biasalah. Dan dia step dia kena pick up, reach and release. Apa benda tu? Sekejap lagi kita tengok. Kita tengok Next kita pergi fasa kita pergi fasa fasa pertama dulu, saya tunjuk lebih kurang. Saya nak share screen, boleh tak? Untuk fasa PACS. Boleh. Sekejap. Saya share. Sebab ni ialah kita punya webinar 2 jam kan, saya nak pergi detail tu agak lama. Jadi saya akan tunjuk fasa pertama, macam mana berlakunya fasa pertama ni. Apa tu komunikatif CP, apa tu PP. Kita tengok video ni. Sekejap tapi saya tak pasti ada suara ke tak, tapi boleh tengok dan kalau apa-apa tak faham nanti last nanti boleh tanya. Jadi tak? Nampak tak? Nampak je. Nampak? Nampak. Okey, ni fasa pertama. Okey, kita tengok. Dengar ke tak dengar? Tak apalah, okey. So apa yang saya cakap tadi, fasa pertama dia kena ada 3 orang termasuk dengan klien atau budak-budak tu kan. Okey. Ni adalah yang baju putih pakai spek mata ni. Ni adalah communicative partner. Ni PP, physical prompting. So bila mana dia tengok benda yang dia nak, okey kita tengok balik. Benda yang kita nak ajarkan, benda yang dia nak. Okey, dia nak kan? Okey, something ni cube ni. Dia nak, okey, physical prompting akan ajar pegang tangan dia, ambil benda ni, yang petak ni. Dalam 3 cm kali 3 cm. Untuk dia nak dapatkan cube ni, dia kena bagi benda ni dulu dekat CP. So, faham tak? Komunikasi kat sini dah berlaku. Maksudnya berlakunya komunikasi. Dia nak something, dia kena bagi benda ni dulu. Dalam masa yang sama juga kita boleh ajar kanak-kanak ni untuk eye contact dengan orang lain. Eye contact dengan orang lain. Okay, how dia nak communicate, dia bagi. And then baru dapat. Situ. So itulah PACS fasa pertama. So PACS fasa pertama ni berapa lama? Ada setengah orang tanya saya, berapa lama kita nak ajar budak ni? Saya stop sharing kan. Okay, ada setengah parent tanya berapa lama kita nak ajar kanak-kanak ni untuk PACS fasa pertama ni. Depend. Maksudnya biasanya kita akan buat secara kerap training ni 3 kali seminggu ataupun 4 kali seminggu. Tempoh masa berjalannya PACS ni lebih kurang dalam 30 minit lah, 30 minit lebih kurang untuk proses PACS ni berlaku. So selama 3 kali selama 2 minggu. Biasanya pengalaman saya lah bila saya buat PACS ni dalam masa 2 minggu, kalau kita buat secara berterusan, insya-Allah untuk fasa pertama ni kanak-kanak tak akan faham dah. Maksudnya dia nak something benda tu, dia kena cari benda tu yang petak tu. So that's why physical prompting tu yang penting. Kena ambil dan baru bagi. Yang CP pula selagi dia tak bagi benda tu, jangan pandai-pandai kau nak bagi. Tunggu dulu. Dia bagi baru kita bagi benda yang dia nak.
barang yang paling dia minat tu. Okay, so seterusnya kita pergi fasa kedua. Secara ringkas lah tu. Oh, bagi saya cakap makin lama saya bercakap nanti. Okay, next Nurul. Okay, next kita pergi kepada fasa kedua. Fasa kedua adalah jarak dan kegigihan. Apa benda tu? Kalau dalam Englishnya apa tu? Persistent and jarak kalau pandai lah korang. Okay, jarak dan kegigihan ni sebenarnya kita nak ajar budak tu. Tadi kalau kita tengok teks fasa pertama ni dia duduk je kan. Saya ingat distant and persistent. Jarak ni dalam English dia distant and persistent. So kita faham apa yang kita faham distant. Maksud akan ada jarak. Macam tadi dia orang just duduk atas meja. Maksudnya terbatas. Okey, untuk objektif fasa kedua ni kita dah start nak ajar budak tu travel. Maksudnya travel. Maksud travel ni maksud dia bergerak. So kita tak akan stick duduk satu tempat. Kita akan duduk dalam jauh. Satu jarak dan satu adalah keadaan tempat tu. Kadang-kadang kalau kita buat dekat hospital ataupun dekat mana-mana center, budak akan faham. Maksud bila kita dah terlalu lama ajar phase 1, dia akan faham jarak ataupun tempat tu. Dia faham bilik tu adalah untuk dia orang buat PACS, dia dah faham. So sekarang kita training dia pula untuk bagi jarak jauh sikit. Jauh ni tak adalah sampai 1 kilo, 2 kilometer kan. Maksudnya something yang luar daripada kebiasaan lah. Maksudnya tadi kita duduk, sekarang kita duduk jauh pula. Siapa yang duduk jauh? Benda tu lah yang petak tu, yang kertas yang untuk yang macam tadi lah korang tengok tadi. Dia orang kena ambil benda tu and then bagi dekat CP, communicative partner tu yang pegang barang tu. CP communicative partner ni yang orang panggil pegang barang. Maksud barang yang dia minat. Macam tu ni. Contoh saya jadi CP. Ni saya pegang. Okay, hari ni saya duduk jauh sikit. Saya duduk depan. Physical prompting yang akan tolong tu akan duduk sekali dengan anak-anak. So dia akan duduk jauh sikit. Saya akan duduk jauh. Dia akan duduk dengan budak-budak tu. So saya akan duduk jauh sikit. Dan kita nak tengok macam mana dia boleh tak bawa kertas tu bagi dekat kita. And then baru kita bagi. So pada permulaannya physical prompting ni dia kena tolong. Kadang kalau kita bagi kertas tu entah ke mana dia pergi. Mungkin dia ambil kertas tu dia gigit ke apa semua. So physical prompting pada awal tu paling penting lah, peranan yang paling penting. Dia kena bawa tangan anak tu dan pergi dekat CP. Saya yang pegang barang ni. Ingat, CP tu adalah pemegang barang. Gitu. Untuk fasa kedua. Kenapa gelap tu? Okay, rasional dia untuk fasa kedua ni adalah pelajar PACS cuba berkomunikasi sekali tetapi berbalik berhenti jika tidak berjaya. Tidak boleh meninggikan suara, tidak mengulang percubaan berkomunikasi, gunakan strategi pelajaran yang lalu. So gitu ya. Physical macam saya cakap tadi lah, physical prompting yang penting untuk fasa kedua pun rasional dia adalah jarak sebenarnya, perubahan jarak, kena bergerak. So fasa kedua ni lebih kurang yang fasa satu tadi, cumanya yang fasa kedua ni dia ada jarak lah, bergerak daripada tempat yang lain, bukan duduk setempat. Kejap ada orang keluar pula. Kejap. Kita tengah bekerja hari ni. Kejap. Aduh, dia ganggu pula. Okey, sekarang kita saya nak share screen untuk fasa ada call lagi. Busy sikit saya petang ni. Kejap saya nak share screen untuk phase fasa 2. Nanti korang tengok korang faham sikit. Kejap Kejap. Nampak kan? Nampak tak? Nampak. Okey, dengar tak? Nampak. Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar tak apa, tengok dia. Nanti saya terangkan. Okay, untuk fasa kedua tadi macam distant and persistent kan.
So ni adalah phase kedua. Macam ada jarak sikit. Macam saya cakap tadi, tak adalah jauh sangat. Tapi lebih kurang. Yang kertas petak ni pun masih ada lagi. So dia nak something benda tu, dia kena ambil benda ni dan bagi dekat apa ni, dekat CP, creative partner. Saya tengok ni. So physical prompting ni, contoh dia ni. Itu kita tinggal. Boleh. Kemudian bagi. Fungsi community partner ni, satu dia macam, kalau contoh lah, perhatian budak tu yang macam tak konsisten ataupun dia tak, biasalah budak SD kan dia tak nampak benda tu, mainan tu kan. So physical prompting ni kena tunjuk-tunjuk macam main depan-depan dia. Orang cakap buat main depan dia. Mula yang dia tunjuk tu mula dia bagi dulu main. Maksudnya dia main dulu. Dia pun minat main motor. Main motor. Then lepas tu baru dia okey. Awak nak lagi motor ni, bagi benda ni. Kita tengok. Ni adalah jarak. Tadi kita duduk atas petas dia duduk depan kita je. So dia kena bergerak. Travel. That's why saya cakap phase 2 ni kita ajar dia untuk travel, bergerak sedikit. Kita tengok. Nak tu, kena ambil. Simple kan? Tapi benda ni kita nak ajar kanak-kanak tu berkomunikasi. Okey, habis fasa 2. Sekejap, saya stop sharing. Nurul, tolong next. Next kita pergi kepada fasa ketiga. Apa benda fasa ketiga ni? Okey. Fasa ketiga adalah diskriminasi gambar. Apa tu? Picture diskriminasi. Picture discrimination ni fasa ketiga ni, ingat fasa ketiga ni dia ada dua tau, macam 3A dan 3B. Fasa 3 ni adalah untuk kita mengajar berkenaan diskriminasi gambar. Okey, kita pergi kepada 3A dulu. Dia lebih kurang sama je, cuma kita pergi fasa 3A. Fasa 3A ni dituliskan high preferred picture and destructure. Maksudnya kita ajar, tadi kita gambar kosong lagi, tak ada gambar lagi. Maksudnya kita tak ada gambar lagi. Fasa ketiga ni kita start bergambar. Benda petak tadi yang korang tengok tu, yang tuan-tuan dan puan-puan tengok tadi, tadi kertas kosong sahaja. Yang macam awal-awal tadi, Cik Nur Syazwani dah tunjuk contoh-contoh packs yang ada di pasaran kan, dia bergambar. So fasa ketiga lah kita start ajar kanak-kanak tersebut dengan bergambar. Preferred picture ni adalah gambar yang contoh tadi, kalau dalam video tadi dia minat dengan motosikal. So kita ambil gambar motosikal tu, kita print, kita buat kecil-kecil. Tak semestinya kita ikut. Contoh kalau kita beli dekat pasaran ni, gambar dia ada macam gambar yang orang cakap yang memang dah gambar-gambar yang biasa lah, maksudnya international punya gambar kan. Kita nak ajar packs ni adalah gambar berkenaan dengan benda-benda yang berada di sekitar kanak-kanak tersebut. So tak semestinya kita stick bila kita beli packs, ada gambar, contohlah ada gambar salji. Mana aku nak cari salji ni, nak suruh anak aku belajar packs. Tak semestinya. Kita ambil gambar-gambar toys yang berada di sekitar, di sekeliling kanak-kanak tersebut lah. Macam contoh dia minat, sebab ni ada kalkulator dekat saya, so saya guna kalkulator. Contoh kalkulator dia minat, memang dia suka main kalkulator ni. So ambil je gambar kalkulator ni, print, laminate dan buat untuk ABM untuk packs. So fasa ketiga kita start dah ajar bergambar. So yang ni high preferred, maksudnya betul-betul dia minat. Yang keduanya kita letak gambar yang mengganggu dia. Gambar apa? Contoh gambar benda yang dia tak biasa main, contoh marker. Marker ni dia tak minat sangat. So kita ajar yang high preferred. Dia minat. So caranya adalah macam tadi juga, cuma yang kali ni adalah bergambar. So contoh saya tunjuk, macam tadi kalau dekat pasaran, ni saya tunjuk buku contoh textbook saya. Saya tutup. Ni biasa yang saya buat lah. Saya recommend dekat parent untuk buat. Biasa saya akan guna apa lah. Ni textbook. Ni saya guna file yang kecil tu. File yang kecil. File yang kecil awak. Okay, so biasa saya akan gunakan macam ni lah. Ni adalah textbook passion saya tutup nama dia. Textbook. Biasa saya akan apa ni?
bagi tahu dekat parent untuk buat sendiri macam ni lah, maksudnya di mark sikit. And then gambar pun gambar yang memang berada di persekitaran fashion tersebut. Lepas tu dalam tu kita boleh letak, dalam tu kita letak benda ni. Saya nanti saya pay and tepi je lah kalau nak tahu lebih lanjut macam mana benda ni 5 packs ni. Cumanya nak ajar yang kita cakap sekarang ni fasa ketiga ni adalah kita nak ajar diskriminasi, perbezaan gambar yang dia minat dan gambar barang yang dia kurang minat. So teknik dan langkah-langkah dia pun lebih kurang macam tadi juga. So PP berperanan untuk contoh dia minat dengan kalkulator. So tapi dia salah ambil gambar. So PP yang kena betulkan. PP yang kena betulkan, ambil gambar yang betul. Ni kita start ajar gambar yang betul. Tapi tak ada sound lagi. Kita tak boleh macam kita cakap no, wrong, tak ada. Kita diam je, kita tunjuk. Jangan kita bersuara lagi. Untuk fasa 1, fasa 2, fasa 3 ni belum lagi. Belum tiba masa untuk bersuara. Untuk fasa 3B pula, diskriminasi between picture of two reinforcing item. Maksudnya tadi kita beza gambar yang diminat dengan dia tak minat langsung. Yang fasa 3B kita dah start. Maksud kita nak ajar dia orang ni untuk membuat pilihan. Yang paling mana yang dia minat. Dan dia kena ambil gambar yang betul. Contoh, dia minat marker dengan kalkulator ni. Dua-dua dia minat. Tapi contoh dia ambil gambar kalkulator. So dia kena ambil pun barang kalkulator lah. Tak boleh ambil marker lah. Gitu. Fasa 3. Okay, next. Ada video tapi nanti korang tengok lah. Nanti kalau sempat nanti kita tunjuk fasa 3. Dalam YouTube ada. Just tulis je. Phase 3 macam mana kita nak tengok video. Kadang kita dengan kita cakap ni kita tak faham kan. Biasa kita akan tengok video dengan kita praktik sendiri. InsyaAllah lagi faham lah. Sebab hari ni pun just kita nak kenalkan sedikit lah. Untuk next webinar insyaAllah kita akan ajar daripada A to Z. Lagi jelas dan ni lah. Okey, fasa 4 adalah fasa yang mana kanak-kanak dah mula untuk membina struktur ayat. Pelajar harus pergi ke buku mengambil gambar saya nak. Gambar ni macam tadi lah. Gambar yang tadi yang putih petak kecil je. Sekarang ni kita buat panjang pula. Biasa kalau sekarang kan kanak-kanak belajar more on English. I want. So I want ataupun saya nak. So dekat sini kita dah start ajar kanak-kanak untuk sebut saya nak. Di sini kita kena physical prompting kena mainkan peranan lah. I want. Dia ambil je center streak tu. Saya panggil center streak yang panjang tu kan, yang putih tadi. Center streak yang menulis I want ataupun saya nak. Okay, so contohnya nama budak tu contoh je lah Akil. Akil akan ambil saya nak. So saya nak apa? Center streak dengan kena ambil gambar yang dia nak. Contoh gambar kalkulator. Saya nak kalkulator. Maksud ni baru kita start ajar. Saya nak kalkulator. So CP yang akan bagi. CP tu yang pergambaran tadi. So selagi dia tak ambil center streak saya nak ataupun I want tu dengan mesh dengan gambar, yang CP tu jangan bagi barang. Faham tak? So bila mana kanak-kanak tersebut dah ambil center streak, kad putih tu yang menuliskan I want, dan lepas tu ada gambar kalkulator, baru CP akan bagi. Dia ambil benda tu, dia bagi dekat kita. Oh, Akil want kalkulator. So kita baru communicative partner tu yang pegang barang tadi bagi barang tu. Nampak rumit tak? Mungkin rumit sekejap saya tengok ada ke tak. Phase 4. Sekejap kalau ada saya share screen tengok. Aku tak faham. Ada. Okay, sekejap. Saya share screen je. Cik Nurul Syazwani. Kita tunjuk. Sekejap Okay, facts phase 4. Nampak tak? Okay. Okay. So ni adalah phase 4.
Ni dia cerita ni. Okay, ni contoh. Kita tengok. Ni center street yang saya cakap tadi. Center street. I want puzzle. Gambar pun I want ni. Ada setengah tempat dia just buat kertas yang dia tulis I want. Tapi yang sebenarnya dia ada tulis satu ayat ni. Gambar rajah I want. Puzzle tu puzzle. Ni puzzle. Contoh I want puzzle. Itu isyarat. Tengok. I want. Gambar packs saya cakap tadi. Kita tak boleh berpandai pakai gambar-gambar lain untuk pelonggaran sebenarnya, tapi melanggar sikit lah sebenarnya, tapi untuk kita fahamkan pun ataupun kita boleh gambar tadi. I want apple. So I want apple. Dia bagi statistik kita. Dia baru kita bagi barang. Kita tengok lagi sekali. So itulah. Okay, next. Next kita, saya tak sharing. Next kita pergi fasa yang seterusnya. Sekejap Untuk fasa seterusnya, ni adalah high level lah. Maksudnya tadi awal-awal pengenalan biasa saja. Bila dah fasa kelima ni, kita dah start high level. Individu belajar menggunakan PACS untuk menjawab soalan seperti apa yang anda mahukan. Ni yang saya cakap tadi. What do I want? Macam dalam video tadi dia tunjuk gambar I want tu. Ini I want. Ni sekarang kita tanya buat dia. What do you want? So dia akan ambil sentence string ni. I want chicken contoh. So kita bagi ayam dekat dia. Dia berkait rapat dan dia tak susah pun sebenarnya kalau kita selalu praktik, kita selalu buat, insya-Allah ikut pengalaman saya, alhamdulillah budak akan faham teknik-teknik ini dan kita akan nampak budak tu berkomunikasi. Yang ini kita nak. Walaupun dia tak bercakap tapi dia berkomunikasi. What do you want? Apa yang dia nak. Ni yang fasa 5 ni dah makin high level lah. What do you want? I want fish. Contoh. Senang saja untuk fasa 5 ni. Gitu lebih kurang. Next kita pergi fasa 6. Fasa 6 berkait rapat mengenai biasa saya akan train untuk fasa 6 ni mengenai emotional sebenarnya. What do you feel? I feel sad. I feel angry. Ni adalah komentar untuk tidak balas. Macam contoh mereka belajar buat ayat bermula dengan saya nampak, I see, I hear, I rasa. Ia adalah apa yang adalah. Biasa saya akan ajar kepada orang emotional sebabnya emotional ni kita senang training dan PACS ni ada gambar yang untuk menunjukkan emotional, sad, angry. Lepas tu kalau lapar macam mana. So kita tanya, what do you feel? I feel sad, I feel happy. Saya ada video tu sebenarnya tapi dah hilang dah. Hilang tak tahu kat mana. Maksudnya kat sini kita train. Bila kita tanya je budak tu. Contoh, okay, what do you feel? I feel sad. Masih dia sedih. Dia boleh dah start, dia nak bagi komen apa yang dia rasa hari tu. Untuk fasa 6 ni memang dah budak tu dah start untuk bercakap. So pengalaman saya daripada fasa 1, fasa 2, fasa 3 tu agak struggle sikit. Bila dah naik fasa 4, 5 dan 6 tu insya-Allah sekejap je kita boleh train budak tu. Kalau fasa 1 hingga 3 settle, 5, 6 tak ada masalah. Sebab kita kena ingat satu lagi, budak-budak ASD ke biasa ASD kan kita cakap dia tak ada nak socialize dengan orang lain. Dia orang ada bukan kita nak cakap dia orang ni masalah bercakap tak ada suara ke. Dia orang ada suara tapi dia orang tak tahu macam mana dia orang nak bercakap, betul tak? Biasa kita kalau dia cakap macam mana speech delay ke speech problem ke language problem ke language barrier, dia banyak. Speech ni banyak. Kalau merujuk kepada orang-orang speech therapist pun dia banyak.
So untuk budak autism dia ada suara, dia boleh bercakap. Cuma kadang-kadang macam Cik Nurul Syazwan cakap tadi, ekolalia dia ikut kita. Kadang dia tak faham benda apa yang dia cakap. Dia just, dia dengar, dia keluar balik. Betul, dia cakap balik. So that's why dia jadi ekolalia. So menggunakan PACS ini yang dapat stickkan. Lagi satu kita ajar dia melalui visual. Kita melalui visual, bergambar kan, dia tengok benda tu. Sebelum ni kita cakap, Akil nak susu, dia tak boleh nak proses apa benda susu. That's why dia sebut susu. That's why PACS ni kita ada melalui sensory visual. Visual dia tengok gambar. Oh, dia nak dia suka main ball. So dia tahu itu adalah ball. So kita boleh train beberapa gambar lagi. Dan jangan stick kepada satu gambar sahajalah. Pelbagaikanlah untuk ajar budak tu. More on visualize. So budak akan cepat belajar, insya-Allah. Dapat praktik dengan baik, berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Itu sahaja saya rasa part saya ni. Betul tak? Betul Cik Zul. Terima kasih Oti Zul atas ceramah itu tadi. Okey, terima kasih. Wah, sungguh menarik kan topik Encik Zul tadi? Kita belajar fasa-fasa permulaan mengajar anak menggunakan PACS. Jadi ibu bapa dah boleh lah. Ibu dah boleh cuba dah macam mana nak gunakan PACS ni. Jadi, macam mana semua? Masih segar lagi tak? Boleh kita teruskan lagi? Saya rasa kita teruskan je lah sebab masa pun mencemburui kita. Jadi kita teruskan ceramah kita yang ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri dengan tajuk jadual visual dan pecahan tugasan. Okey. Berdasarkan yang kita dah belajar tadi, PACS ni kan kita belajar gambar, betul tak? Bila kanak-kanak ni dah tahu, dah faham maksud gambar, jadi lebih mudah kita nak aplikasikan jadual visual ni dalam kehidupan mereka. Lebih senang lah kita apply benda ni, okay? Apa itu jadual visual? Okay, jadual visual ni sebenarnya dia menyampaikan turutan aktiviti. Apa yang perlu mereka lakukan sepanjang hari ataupun waktu yang tertentu menggunakan objek ataupun gambar, perkataan ataupun gabungan sokongan ketara. Okay, sebenarnya jadual ni dia nak beritahu pun kat mana dia orang ni patut ada dan bila ketikanya dia perlu ada di situ. Macam tu. Dan apa aktiviti yang mereka patut lakukan semasa waktu itu. Itulah jadual visual. Okey, seterusnya. Kenapa kita perlu menggunakan jadual visual ni? Okey, ini adalah contoh jadual visual. Okey. Simple jadual. Cik Nurul atas sikit. Gambar contoh tadi. Okey. Ini contoh jadual visual yang mudah lah, yang simple. Kita mulakan dengan yang general saja, tak perlu spesifik masa, tak perlu spesifik hari. Kita just letak sini waktu pagi ataupun waktu petang. Dan apabila aktiviti yang kita nak dia buat pada hari itu selesai, okey, kita letak kat sini, done. So ini pun menunjukkan bahawa pelajar ataupun anak anda dia faham bila habis je aktiviti yang terakhir, bermaksud berakhirlah aktiviti yang patut dilakukan pada hari itu. Okay. Jadi seterusnya, kenapa kita perlu gunakan jadual visual ni? Okey, jadual visual ni sebenarnya banyak faedahnya. Antaranya sebenarnya satu, dia memecahkan tugasan. Sebenarnya satu aktiviti bagi kanak-kanak yang ada masalah untuk mengingat. Contohnya kalau kita bagi arahan, simple arahan. Okey, adik lepas mandi pergi makan, lepas tu siap-siap macam tu, kadang-kadang diorang ni lupa. Jadi apabila kita adakan jadual visual ni, sebenarnya diorang ni boleh tahu, oh lepas buat satu ni kena buat yang macam ni. Pecahkan tugasan tu. Jadi diorang nampak. Dan seterusnya dia memudahkan dua pihak untuk berkomunikasi antara ibu bapa dengan pelajar, ibu bapa dengan anak ataupun pelajar dengan guru. Kalau macam ibu tak perlulah nak membebel, buat ni. Anak pun jadi macam peningnya tak tahu nak buat mana satu ni. Itu pun ada anak-anak yang berkeperluan khas ni, dia tak boleh nak prioritize, maksudnya nak utamakan tugasan yang perlu dilakukan. Okay, contohnya kan, ibu dah bagi tahu dah lepas buat ni, lepas makan, basuh tangan, basuh pinggan macam tu. Jadi dia tak tahu, mana satu nak buat ni? Basuh tangan je lah. Okay dah settle, tinggal semua. Jadi komunikasi tu tak sampai pun untuk anak mereka. Jadi sebab itulah jadual visual ni dia
bukan saja memudahkan, malah dia membantu anak membuat kerja mereka dengan lebih teratur dan selesai. Macam tu. Jadi itulah nombor 3 ni dia berstruktur. Betul lah, jadual ni satu benda yang jelas, nampak. Kita boleh tahu, okey, step 1 apa kena buat. Step 2 nampak kan, jelas. Itulah berstruktur. Seterusnya keboleh ramalan. Okey, ini bagi aktiviti yang besar lah. Aktiviti besar yang satu hari, contohnya pelajar berada di sekolah daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 ataupun sampai pukul 1. Jadi daripada pukul 8 tu, contohnya perhimpunan. Perhimpunan, lepas tu masuk kelas, buat apa, belajar subjek apa. Jadi pelajar dah bersedia, dia dah boleh tahu dah lepas buat sesuatu ni apa yang dia buat. Itulah keboleh ramalan. Dia boleh ramal. Jadi dia bersedia untuk sesuatu aktiviti tu yang seterusnya. Macam tu. Okey, seterusnya dia meningkatkan tumpuan dan perhatian. Okey. Kenapa jadual ni membantu? Sebab apa? Pelajar ni dia kalau macam jadual ni dia membantu pelajar untuk menumpukan perhatian kepada setiap waktu atau masa pada jadual supaya dia dapat bersedia untuk subjek yang seterusnya ataupun dia orang dapat bersedia untuk apa yang lepas ni, apa yang patut dia buat. Oh, lepas ni kena belajar. Oh, lepas ni bermain. Jadi diorang dapat tumpukan perhatian mereka kepada jadual harian mereka. Macam tu. Dan seterusnya dalam masa yang sama jadual ni dia membantu untuk menguruskan masa. Dalam masa yang sama mereka belajarlah macam mana nak uruskan masa mereka dengan baik. Ini daripada peringkat permulaan. So nanti bila lama-lama, bila dah konsisten, kita apply setiap hari, makanya pelajar ni kalau kita ada buat sebarang perubahan, contohnya kan kalau macam sekolah, satu bulan tu mesti akan ada berubah-ubah subjek. Contoh Isnin ada bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, oh hari Isnin tak ada tiba-tiba, tukar pula hari lain. Jadi mereka ni kan dia boleh terima dengan mudah. Berbanding kalau kita tak buat jadual visual ni secara konsisten, dia macam tak boleh nak terima. Macam contohnya kanak-kanak ASD, autism, kan mereka kan stick dengan rutin harian. Andai kata kita ubah, mesti dia tak boleh terima dengan mudah. Jadi, that's why lah kenapa jadual visual ni perlu kita terapkan dalam kehidupan mereka untuk peringkat permulaan lah. Jadi kita boleh atur, macam kita susun. Okey, seterusnya. Okey. Sebenarnya kan, jadual visual ni kan, bila yang sesuai kita nak gunakan? Bila? Kita boleh tahu bila? Jawapannya adalah dia bergantung kepada anak puan-puan, tuan-tuan sekalian dan perkara yang anda tuan-tuan perempuan yang ingin capai. Okey. Tengok, bila kita tengok, anak kita ni kan, kenapa susah sangat kan nak macam lepas main, nak kita ajak mandi susah betul. Kenapa? Tu semasa masa peralihan. Kenapa susah nangis-nangis lah, apalah kan. Ataupun jika anak anda bergelut untuk keluar daripada bilik waktu pagi. Okey, ini kalau macam nak pergi sekolah ke kan. Kenapa anak saya ni susah sangat nak pergi sekolah ni macam tu. Ataupun nak membahagikan tugasan kepada aktiviti yang lebih kecil. Contohnya kan, okey, Ahmad pergi mandi. Mandi, terpinga-pinga. Mandi tu apa? Macam mana nak mandi? Terus pakai baju, tak buka baju apa semua, masuk bilik air terus basahkan badan. Macam tu ke? Jadi itulah waktu yang sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan menggunakan jadual visual ni. Okey, seterusnya. Okey, pecahkan tugas. Okey, pecahkan tugas, breakdown tugasan bawah. Okey, kita tengok sini ada satu gambar kecil ni. Okey, ini adalah contoh jadual visual dari segi flashcard sebenarnya yang boleh dibawa ke mana-mana. Sebenarnya jadual visual ni ada dua jenis. Satu yang boleh dibawa ke mana-mana ataupun satu lagi kita stick je dekat dinding. Kita tampalkan dia je kat dinding. Okey, satu ni kita yang saya cakap lah tadi, dia kita pasangkan cincin. Kita ikat kat flashcard tu mengikut turutan aktiviti yang perlu dilakukan untuk waktu itu. Okey. Contohnya kebiasaan pergi ke bilik mandi. Okey, mula-mula apa patut buat? Kita letak gambar. Oh, pergi bilik mandi, okey, gambar baju. Gambar baju tu maksud dia apa? Maksud dia kena buka baju. Lepas tu gambar seluar macam tu, ikut turutan. Okey.
Ataupun nanti bila yang dah ke akhir tu, oh finish, dan maksudnya tugasan tu dah siap dia boleh gantungkan dekat bilik air sebelum keluar daripada bilik air. Contohnya macam tu lah. Okey, ataupun kita gunakan pelekat. Kita lekatkan kat dinding. Turutan tugasan. Okey, macam yang kita nampak lah, biasa kita nampak kan kalau dekat sinki, macam mana turutan untuk cuci tangan. Kita boleh applykan juga kepada anak dekat rumah ataupun di sekolah. Ataupun itu dari segi turutan, jadual secara turutan. Ataupun yang jenis yang ketiga ni, peringatan. Okey, kita letak je gambar sebelum keluar bilik, kita letak gambar apa? Pakai kasut, pakai stoking. Just letak satu gambar saja. Oh, sebelum keluar buka pintu pakai stoking. Tengok check ada tak stoking. Itu contohnya lah. Okay, next. Okey, inilah contoh carta rutin yang mudah yang ibu bapa boleh apply. Dia sama bentuk macam PAX tadi kan. Dia letak susun gambar. Tapi ini yang lebih kompleks lah berbanding PAX tadi. Dia satu gambar. Yang ini kita terus susun. Kita boleh grading benda ni. Okey, naik. Okey, permulaan. Permulaannya kita try dulu buat carta rutin lah. Okey, kita buat rutin kepada pagi, tengah hari, petang ataupun malam. Tak payah spesifik masa. Just letak je waktu pagi ke, tengah hari ke, malam macam tu. Okay. Kenakan gambar-gambar yang bersesuaian dengan aktiviti yang kanak-kanak tu perlu lakukan. Okay. Lepas tu pecahkan tugas menjadi aktiviti kecil melalui gambar. Okay, contohnya pergi mandi. Saya ulang lagi lah, pergi mandi. Apa aktiviti yang perlu dilakukan sebelum mandi? Gosok gigi, cuci muka, pakai buka baju, buka seluar dan seterusnya mandi. Tapi kadang-kadang kanak-kanak ni sebenarnya ada juga kanak-kanak yang berkeperluan khas ni tak tahu tau. Apa tu gosok gigi macam mana? Makanya, okey, Cik Nurul naikkan lagi. Kalau mereka tak faham lagi macam mana nak gosok gigi, kita pecahkan lagi aktiviti tersebut. Okey? Kita pecahkan kepada 11 lagi. Macam tu. 11 ke 10 ke tak kira lah. Tapi janji dia tugasan tu selesai. Jadi kita kecilkan lagi task. Contohnya ni ambil letak gambar, ambil ubat gigi. Tapi semua gambar-gambar ni biar real lah. Senang cakap biar real. Ibu bapa boleh ambil gambar, lakonkan semula. Oh, ubat gigi. Sebiji sama. Oh, ni ubat gigi. Okey, letak ubat gigi. Lepas tu macam mana nak buka? Ibu bapa ambil gambar untuk aktiviti membuka. Jadi anak lebih nampak, oh real berbanding kalau kita letak gambar kartun-kartun macam ni lah. Okey, seterusnya. Okey, ini penting. Jika setiap tugasan itu selesai, kita letak satu stiker yang menunjukkan tugasan tu dah habis. Dah siap, dah settle. Macam tu. Letakkan satu stiker tanda right ke ataupun thumbs up ke. Anda dah selesai. Jadi diorang ni tahu tau. Bila waktunya aktiviti tu siap. Macam tu. Jadi, aktiviti ni dah siap. Maksudnya dia dah boleh main ataupun maksudnya dia boleh tukar benda lain. Macam tu. Okay. Dan jadual ni sebenarnya kita boleh grading. Grading mengikut tahap kesukaran. Atas mana? Atas mana? Okey, mengikut kesukaran bagi sesuatu arahan mengikut masa ataupun tempat. Okey. Starting, kita mulakan dengan pagi jam 6 bangun tidur. Oh, dah berjaya. Okey, kita letak satu stiker, tick. Oh, anak saya dah berjaya. Oh, saya pun dah berjaya. Contohnya saya sebagai seorang pelajar ataupun anak, oh, dah berjaya bangun tidur. Okey, tanda tick. Oh, thumbs up. Lepas tu kita gradekan lagi. Oh, pagi jam 6 bangun tidur, kemas katil. Kemas katil ni buat tak? Kalau tak buat, kita tak bagi thumbs up lah. Kalau dia buat, maksudnya berjaya selesai aktiviti hari tu. Macam tu. So benda ni kita boleh grade daripada aktiviti separuh hari kepada sepanjang hari ataupun seminggu. Bagi masa dan hari lah. Okey, dalam jadual tu kita letaklah masa pukul 8 pagi ke, 8.30 ke, hari apa yang dia kena buat. Itu bila dah terlampau macam advance lah, kira dah faham apa itu jadual visual lah. Dia dah boleh apply lah terus ke 1 minggu. Macam tu. So benda ni boleh diaplikasikan di mana-mana, di rumah ataupun di sekolah. Okay. Jadinya bila kanak-kanak ni ataupun pelajar dah biasakan diri dengan jadual dan faham mana hendak pergi. Jadual ni mungkin boleh diletakkan je dekat mana-mana, dekat dinding kan. Lepas tu kat satu sudut.
Inilah tempat jadual dia. Jadi kalau apa saja dia rujuk dekat situ, dia terus pergi kat situ. Kita tak perlulah nak bawa mengingatkan dia ke tengok jadual, ada apa macam tu. Dia dah automatik pergi sendiri, dah berdikari lah. Ataupun lagi advance kalau dia dah mahir, jadi kita applykan jadual mudah alih. Maksudnya letak je lah ring tadi tu satu tu, letak ni next. Tak ada masa, tak ada apa, tapi dia tahu dah apa benda aktiviti yang dia kena buat. Okay? Ataupun sebenarnya jadual ni kan, kita boleh selain daripada gambar, kita boleh tukarkan kepada perkataan. Ini bagi kanak-kanak yang boleh membaca lah. Okay? Boleh membaca, kita letak je, mandi, gosok gigi, contoh macam tu. Kita tulis perkataan berbanding gambar. Okay. Dan selain daripada itu, jadual ni kita boleh tukar. Maksudnya kita tengok daripada 2-3 task kepada 5-6 task macam itulah. So dia punya kepanjangan jadual tu bergantung kepada apa yang kita nak dia buat pada hari itulah, ataupun separuh hari ataupun satu hari yang penuh. Okey. Okey. Maka dengan ini penutup. Walau bagaimanapun sebenarnya kan, kalau saya nak beritahu lah, jadual visual ni dia sebenarnya kalau kita bagi dia lebih kompleks aktiviti tu sebenarnya tak semestinya lebih baik. Sebenarnya lagi simple, lagi bagus. Matlamatnya sebenarnya apa? Matlamat kita buat jadual visual ni, nak anak kita ni berdikari sebenarnya. Kita melatih mereka daripada awal supaya at the end kita tak perlulah bagi jadual tu sepanjang umur. Macam tu, faham ke? Jadi kita create satu habit, satu rutin untuk mereka. Oh macam ni. Lama-lama mereka boleh berfikir sendiri. Apa yang patut dia buat, apa yang sesuai, apa yang aktiviti yang perlu dilakukan untuk memenuhkan masa mereka. Macam tu. Okey. Itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Okey, saya teruskan lagi dengan saya menjemput Cik Nur Adlina binti Ismail dengan tajuk ceramahnya Kelebihan Aplikasi. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih. Boleh dengar suara saya tak? Boleh dengar jelas tak? Boleh. Okey, kita teruskan lagi. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, apa kelebihan gunakan PACS ni ataupun dalam komunikasi pada anak-anak kepulauan? Okey, yang pertama, teruskan. So apa kelebihannya? Yang pertama adalah meningkatkan skill komunikasi dua hala anak. Apa yang dimaksudkan dengan meningkatkan? Yang kedua, meningkatkan tingkah laku mengurangkan tingkah laku negatif anak-anak. Yang ketiga, dapat meningkatkan kognitif anak-anak. Yang keempat, dapat meningkatkan kemahiran mengikut aturan ataupun kita panggil sequence. Dan yang kelima ialah dapat meningkatkan bermain anak-anak. Jom kita tengok satu-satu apa dia. Okey. Yang pertama, bila kita menggunakan PACS ni dapat membantu anak-anak meningkatkan skill komunikasi dua hala. Biasanya kita gunakan PACS ni pada kanak-kanak yang tak boleh nak bertutur secara lisan ataupun tak produce verbal communications. Jadi dia menggunakan PACS ataupun visual ini sebagai salah satu untuk dia orang bertutur, untuk dia orang menyatakan apa yang dia orang inginkan, apa kehendak mereka. Ini adalah salah satu cara untuk kita faham, kita dapat. Kalau tidak kan kita tak tahu apa yang dia nak, apa yang dia mahukan. Jadi kita ada sesi dua hala dengan anak-anak. Okey, dengan menggunakan. Okey, yang seterusnya. Kita dapat mengurangkan tingkah laku negatif. Macam mana kita boleh katakan dia mengurangkan tingkah laku negatif? Kadang-kadang kan bila anak nak cakap apa-apa, kita tak faham. Anak apa gitu. Contohnya dia nak air ke, kan? Nak rasa tak selesa ke, dia tahu menangis, ada meraung dan sebagainya. Jadi dengan bagi visual PACS dengan bergambar ni,
kita dapat anak-anak pun dia boleh bagi tahu je apa yang dia nak. Dia boleh bagi tahu kehendak dia. Jadi tak adalah kita biasa kadang kita tengok kan dia menangis, menjerit dia dulu barulah semua orang menangis dulu barulah dapat. Jadi bila dia nak apa-apa ni dia tunjuk je gambar tu dekat kita. Macam tu. Jadi benda ni kuranglah untuk dia bertingkah laku negatif ataupun ada juga kan kita tengok anak-anak yang self harm kan sakitkan diri dia sendiri macam geram tak faham apa yang dia nak. Jadi bila dia dengan cara visual ni dia boleh berkomunikasi dengan kita pun dapat bagi respon yang betul pada anak-anak. Jadi benda tu akan kuranglah. Dia tak adalah akan dia dapat tidaklah dia melakukan tingkah laku negatif tu sendiri. Okey, dia dapat kawal emosi dia lah. Okey, yang seterusnya dengan menggunakan PACS ni juga dapat meningkatkan kemahiran kognitif. Macam mana dia boleh meningkatkan kemahiran kognitif ni? Okey, bila kita train kan, mula-mula kita train anak-anak menggunakan gambar untuk menyatakan sesuatu, untuk memberitahu sesuatu. Jadi anak-anak akan tengok dan dia akan tengok kemudian dia akan ingat. Okey, apa benda-benda ni? Sebab nanti akan datang nak minta pula ni. Akan datang nak minta pula. Yang tu. So jadi dia meningkatkan kemahiran untuk dia working memory dia. Dia kognitif itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, bila dia kepada fasa yang lebih tinggi kan, bila dia dah mahir untuk berkomunikasi menggunakan PACS kepada fasa yang lebih tinggi, dia boleh bercerita. Oh okey, dia tadi dekat sekolah tu macam mana, apa yang dia buat kita. Dia boleh belajar apa. Oh hari ni belajar ABC ke? 1, 2, 3 ke? Di situlah perkembangan kognitif anak-anak boleh berkembang. Walaupun tak ada tutur kata secara lisan, tetapi dia boleh je boleh tahu je setiap benda. Ini apa. Kalau kata saya buat macam ni, apa akan jadi. Kalau saya buat macam itu, apa yang akan jadi. So inilah salah satunya kelebihan bila kita menggunakan secara visual. Okey. Yang seterusnya adalah meningkatkan kemahiran mengikut aturan. Mengikut aturan ni maksudnya sequence untuk dia merancang apa-apa. Contohnya lah, okey, bila lakukan kelebihannya adalah tak semesti dengan aktiviti harian dia ataupun juga satu-satu aktiviti. Contohlah aktiviti seharian kan, biasa kalau kita lah ibu-ibu kan akan beritahu ke anak bangun, contohlah kalau yang boleh faham cara kita memberi instruction. Oh, nak pergi mandi, nak pergi sekolah dah. Okay, ibu dah letak dah baju dekat atas katil tu, baju sekolah. Nanti pakai saja. Contoh yang macam tu. So, benda tu ada sequence, ada dia punya aturan dia. Jadi, kalau kata anak-anak yang tak faham kan, anak-anak yang tak boleh nak terima benda tu, apa benda. Jadi, kat sini kita boleh letak seperti mana yang Puan Aina ada bagi tahu tadi. So, letak gambar. Apa yang aktiviti harian yang mula-mula dia kena buat. Lepas ni apa yang dia kena buat. Lepas tu apa yang dia kena buat. Itu dari segi aktiviti harian dia. Kalau kata dari segi aktiviti, satu-satu aktiviti. Contohnya nak pakai baju ataupun nak pakai kasut. Apa yang dia kena tahu dulu. Oh, dia kena tahu kalau baju depan belakangnya di mana. Tempat masuk kepalanya di mana. Ke kanan ke yang mana satu. So benda-benda yang macam tu lah, sebab itu dia dapat membantu. Jadi bila anak-anak nak buat apa-apa tu dia lebih faham, dia lebih mahir, jadi dia tak kelam kabut. Tak adalah macam itu tak tahu kan nak buat, ini tak tahu nak buat. Jadi kita dah tunjuk siap-siap dekat dia. Okay. Yang seterusnya, dapat meningkatkan kemahiran sosial dan bermain. Okey, so ini dapat bila anak-anak dia boleh dapat meningkatkan sosial dan bermain. Okey, bila dia dah tahu tentang satu-satu perkara itu, jadi bila dia nak berinteraksi dengan kawan-kawan dia tu, dia akan lebih aktif dan lebih efektif. Jadi dia tahu macam mana bila nak sharing dengan kawan, macam mana nak bagi tahu, nak tukar barang dan sebagainya. Okey, jadi anak-anak akan lebih. lebih faham, dia boleh senang nak bergaul dengan kawan-kawan dia.
Okay, itu antara kelebihan lah bila menggunakan visual packs ni sendiri. Okay, seterusnya, okay, macam mana teknik nak aplikasikan packs ni, macam mana, bila masanya nak guna ataupun bukan bila masa nak guna, itu lebih kepada apa yang boleh nak meningkatkan untuk anak-anak tu berkomunikasi dengan kita. So ini adalah teknik yang boleh diaplikasikan. Teknik yang pertama adalah di luar jangkauan. Dan yang ketiga adalah teknik bermain. Apa yang dimaksudkan dengan aktiviti ini, dengan teknik ni? Okay, yang pertama, kita pergi ke yang pertama. Okey, yang pertama adalah di luar jangkauan. Apa yang dimaksudkan dengan luar jangkauan ni? Okey, satu caranya adalah masa ni kita letak barang ataupun barang yang selalu anak-anak kita guna tu jauh sikit. Maksudnya tak sampai. Dia tak boleh dapat benda tu. So bila dia nakkan benda tu, dia perlu tunjuk ataupun dia perlu nyatakan pada barang tu. Dia nak mainan tu, contohnya lah mainan. So nanti dekat situ dia dapat meningkatkanlah skill komunikasi dua hala tu. Tak adalah dia merengek untuk nak benda tu. Jadi kita letak jauh, dia akan gunalah visual text tu untuk bagi tahu. Okay, saya nak yang ini, saya nak contohnya. Dan yang kedua ataupun dia nak dapatkan sesuatu tu pada waktu tertentu saja. Mungkin selepas dia dah buat kerja baru dia dapat boleh main benda ni. Contohnya macam tu. So inilah yang akan membantu untuk tingkatkan lagi komunikasi dua hala anak-anak. Okey, yang seterusnya teknik sabotaj. Teknik sabotaj. Nama macam sabotaj Okey. Ini dia lebih kepada bila buat satu-satu tugasan ataupun satu-satu aktiviti tu, kita contohlah kita nak buat roti kan, kita buat roti, kita letak jam siap-siap dekat kita akan letak barang tu semua atas meja siap. Kita akan letak jam lah, roti lah, kalau kata ada telur ke apa, kita letak siap-siap kan dekat atas tu, selalu macam itulah. So bila guna teknik sabotaj ni, kita letak contohnya simpan, kita tak letak tempat yang dia boleh capai pun, dia kena minta baru boleh dapat. Macam tu. Ataupun kalau kata dia tengah mandi ke apa kan, mandi, dia perlu minta nak je dengan dia. Macam tu. Jadi barulah boleh tingkatkan dia untuk berkomunikasi dengan kita. Tak adalah semua kita bagi kan, okey lepas ni kita bagi, dia duduk diam je kan. Biasa kebanyakannya kanak-kanak ni kita bagi je, kita buat itu tu kita bagi. Nak masa tengah buat aktiviti tu semua benda kita bagi, setiap step tu kita bagi. Padahal anak-anak boleh je buat, bukan dia tak boleh buat kan, tapi sebab dia tak tahu, sebab tu lah dia tak buat. Macam tu. Okey. Seterusnya adalah semasa aktiviti bermain. Okey, bila kita main dengan anak-anak, kita nak tingkatkan, kita boleh buat macam aktiviti yang bergilir contohnya. Okey, selepas ini ibu jalan. Lepas tu dia pula jalan. Contohnya macam tu. So dia tahu tempoh-tempoh yang macam orang kata boleh, masa tu lah dia nak tahu okey lepas ni saya, lepas tu ibu. Macam tu. So dia akan tahu itu satu. Ataupun juga aktiviti yang macam kalau nak main satu-satu mainan tu, main 10 minit je. Kita bagi kan, kita main 10 minit saja. Jadi lepas 10 minit dia kena minta lagi dengan ibu. Okey nak main lagi. So masa tu lah boleh juga dapat membantu meningkatkan dia punya skill komunikasi. Okey. Jadi macam mana nak aplikasikan dia? Ni contoh sajalah, contoh-contoh yang kita boleh aplikasikan dengan menggunakan visual packs ni. Okey. Yang pertama, contoh kalau kata kita nak letak barang yang dia nak, dia berkeinginan, yang dia suka kan, ataupun barang keperluan, boleh buat macam ni. Okey, letak gambar banyak-banyak. Tunjuk yang mana dia nak, yang mana dia nak guna, yang mana dia suka. Itu pun boleh. Kalau kata, yang bawah pula. Ini contoh dia. Kalau bermain, sama ada
letak barang yang dia suka main, so nanti dia boleh pilih, oh masa saya main 10 minit ni saya nak main barang apa, saya nak main puzzle ke, saya nak main apa, saya nak main buih belon ke, macam tu, buih sabun tu ke, macam tu. So nanti dia boleh pilih yang mana letak dalam satu packs tu. Kalau kata nak buat grouping pun boleh. Grouping dari segi apa, alat bermain saja ke, kehendak dia saja ke, ataupun nak campur apa yang boleh, yang tak boleh, apa yang dia keinginan dia tu ke pun boleh juga. Nak buat itu kategori pun boleh. Okay. Seterusnya, ni contoh kalau kata dekat kantin sekolah. Okay. Ambil makanan kena beratur, lepas tu boleh pilih makanan apa, okay, boleh bila nak makan tu kena duduk, macam tu. So benda-benda macam ni lah, so kita bagi dia nampak. Contoh yang lain, so yang ini, contoh yang lain nak pakai kasut. Kita boleh letaklah gambar, okey, mula-mula pakai apa, stokin, lepas tu pakai kasut. Kasut pun boleh pilih lah sama ada tali ataupun velcro, tapi selalunya kanak-kanak ni kita pakai velcro lah, senang untuk dia tahu. So benda macam ni lah, ini antara contoh-contohnya boleh aplikasikan aktiviti ini pada anak-anak. Macam tu. Okey. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada OT Adlina atas perkongsian beliau itu tadi. Hadirin sekalian, sebelum kita memulakan sesi soal jawab, ingin saya sampaikan salam dan maaf dari Dr. Datin Rosilah kerana tidak dapat bersama-sama menghadiri webinar kerana beliau perlu menghadiri mesyuarat penting. Okey, sekarang ni kita cek dekat chat box kiranya ada apa-apa soalan. Okey, sementara itu para peserta diminta mengisi kehadiran dan borang maklum balas untuk menerima sijil kehadiran sebagai peserta. Okey, kita tengok dekat chat box ada link untuk mengisi borang kehadiran. Okey, sementara tu saya cek dulu soalan. Dapat tak link? Cik Nurul? Boleh, Cik Adlina, boleh sharekan link kehadiran? Boleh kejap ya. Okey. Okey. Cuba masuk. Boleh dapat tak? Boleh daftar tak untuk kehadiran kita hari ini? Okey, para penceramah bersedia ya? Saya nak utarakan soalan daripada peserta-peserta kita ni. Okey, soalan yang pertama. Kenapa PAX ini termasuk dalam komponen AAC? Dari jawapan. Okey, mungkin Cik Nurul Syazwani nak explain lebih lanjut? Boleh juga. Okay, first one, saya bukan orang yang kata apa, saya bukan orang yang betul-betul layak lah untuk jawab berkenaan AAC, tapi apa yang saya boleh tahu mengenai AAC ni adalah dia boleh kata satu, kata apa, kita punya framework lah. Maksudnya kita buat PAX ni berdasarkan AAC. AAC tu adalah argumentatif dengan alternatif. Argumentatif tu maksudnya kita nak apa yang budak tu minta, dia boleh faham. Contoh kalau dia cakap, dia tak boleh cakap kan. Tapi kita nak pastikan dia boleh minta apa yang dia tak boleh cakap melalui verb tu. So kita gunakan alternatif selain daripada verbal. Jadi kalau bukan verbal, maksudnya melalui gesture ke, melalui ekspresi muka ke, sama ada dia menulis ke, melukis ke, itu semua kita namakan alternatif lah. Okey, setakat ni PAX ni dia kan dia ada dalam bentuk jadual visual kan, yang kita boleh tengok. Kan kita boleh, yang kata apa, budak tu boleh tengok. Jadi benda tu adalah alternatif selain daripada lisan. Okey, tu dia tanya lah. Okey, saya lupa nak beritahu, itu soalan daripada Puan Nisma. Okey, seterusnya soalan
Seterusnya daripada mana? Ni. Puan Nur Aidila. Okey, dia tanya, dia ada 2 soalan. PAX boleh digunakan pada umur anak berapa tahun? Dan soalan yang kedua, bila boleh menggunakan kaedah PAX ini? Okey, mungkin Cik Nur Adelina nak jawab? Okey. Sorry lah bising sikit lah. Okey. Soalan yang pertama tadi, start PAX bila PAX boleh start pada umur 14 bulan dah boleh start. Okay, dah boleh start untuk gunakan PAX ni kepada, kita boleh introduce kepada kanak-kanak usia bermula umur 14 bulan. Lepas tu bagi soalan yang kedua tadi apa ya Puan Ain? Bila boleh menggunakan kaedah PAX ini? Bila kita boleh gunakan? PAX ni boleh guna bila-bila masa sahaja. Dia bukannya tertakluk pada satu-satu tempat ataupun satu-satu masa, tak. Boleh gunakan bila anak nak memerlukan ada kehendak dan keperluan, boleh saja, tak ada masalah. Okey, terima kasih Cik Adlina. Okey. Seterusnya soalan daripada Puan Nur Kamila. Bagaimana nak membezakan peranan OT dan speech therapy dalam pelaksanaan PAX ini? Dan soalan yang kedua, dalam pelaksanaan PAX ini ada standardized picture ke? Mungkin ada siapa yang volunteer nak jawab? Boleh. Saya beritahu. Terima kasih untuk soalan tu Puan Nur Kamila Sahadi. Bagi soalan yang pertama, bagaimana nak membezakan peranan OT dan speech therapy dalam pelaksanaan PAX ni? Benda ni sebenarnya isu pernah ada isu bila mana OT menggunakan PAX juga, tapi macam pernah tak kita tengok, saya rasa Nur Kamila ni OT juga ni, mungkin pernah dengar juga isu hipoterapi, yang mana biasalah bila rawatan ada pelbagai jenis ni, yang tu nak buat, yang tu claim yang dia punya, yang ni claim, tetapi sebenarnya dia berdasarkan apa aim kita untuk PAX ni, OT. Okey, Kamilah, kalau Kamilah sebagai OT, PAX ni kita aim kepada kanak-kanak tersebut untuk apa? Untuk macam tadi kita pernah beritahu tadi atas tadi, Cik Nur Syazwan ni ada beritahu yang PAX ni adalah untuk communication sosial. Maksudnya kita berkomunikasi. So biasanya yang social communication ni siapa yang titik beratkan? Biasanya adalah OT lah. Dan speech therapist, kita sedia maklum, biasa dia akan train kanak-kanak berdasarkan untuk how dia nak speech, bercakap, E-A-O-E, maksudnya bercakap, ada bunyi kan. Tapi so kita nak bezakan peranan OT ni berdasarkan aim dan tujuan masing-masing. OT aim dia adalah untuk berkomunikasi secara sosial, maksudnya berkomunikasi dengan orang lain. Faham tak? Okey, yang keduanya, dalam pelaksanaan PAX ni ada standardized picture ke? Untuk standardized, macam saya pernah cakap yang masa slide saya tadi, untuk standardized tu kalau ikut size, kita bagi pada size tu lah. Size dia standard dah, kalau tak silap saya lah. Kalau salah maaf. Tapi memang saya rasa adalah 4, bukan rasa, yang saya tahulah, yang saya tahu adalah 4 cm. 4 cm kali 4 cm. So jadi petak. Yang ni besar ni. Contohlah 4 cm. Tahap mana? 4 cm. Kat sini saya lipat lah. So dia 4 cm kali 4 cm. Dia size untuk ni. Dan gambarnya adalah tak perlu, kalau untuk kita kan, macam saya cakap tadi dalam ni size dia lebih kurang 4 cm kali 4 cm. Untuk standardized picture ni tak semestinya kita bila mana kita beli bahan PAX ni, dia ada ABM, alat ABM ni gambar yang memang standardized. Tapi macam saya cakap, takkanlah kat rumah kita budak tu suka main calculator, tapi dalam gambar standardized picture tu tak ada gambar calculator. So macam mana kita nak train dengan preferred picture dia, maksudnya gambar yang dia nak. So tak perlu terlalu stick dengan gambar yang diberikan. So kita boleh ambil gambar di sekeliling budak tu yang selalu dia main. Apa dia main? Contoh kalau dia main pokok bunga, kita ambil gambar pokok bunga. Tak semestinya kita ikut yang disediakan tu. Tetapi size ni adalah 4 cm kali 4 cm lah. Print, laminate yang cantik. So buat 4 cm kali 4 cm. Saya rasa itu saja kot. Ada soalan lain tak?
Setakat ni tak ada lagi. Mungkin peserta yang lain ada nak tanya apa-apa? Okey, Encik Zul ada lagi satu soalan. Dia tanya, PAX ni ada jenis-jenis lain ke? Maksudnya ada pelbagai jenis PAX ke? Ya, macam mana? Okay, untuk PAX ni, jenis PAX ni dia tak ada jenis macam jenis A, jenis B, tak ada lah. Setakat hari ni yang saya tahu PAX ni standard macam biasa macam saya cakap tadi, cuma divariasikan pelbagai cara macam mana. Macam saya tadi saya tunjuk Allahu Akbar. Macam saya tunjuk ni. Nah, yang saya buat ni gunakan file kecil ni. So tak ada macam jenis jenis A tu kena ada gini, tak semestinya. Yang kita tengok apa ni, yang kita tengok fasa 1, fasa 2 tu kita punya SOP dia macam mana, benda tu je sebenarnya, tak semestinya berkait kena ada benda ni lah, kena ada ni. File ni memudahkan parents sebenarnya nak bawa pergi ke mana-mana. So pergi ke mall apa, dia buka, okay, Aki nak apa, ambil nak apa, tak semestinya ada jenis A, jenis A. Dia sebenarnya tak ada jenis pun. Gitu je. Dia ada fasa je, fasa 1 sampai fasa 6. Betul. Ada ikut kreativiti jugalah kan sebenarnya. Nak simpan dia punya gambar-gambar tu macam mana. Mungkin dalam beg ke, macam Encik Zul pakai file, betul tak? Janji Center Street tu ada. Center Street mengikut apa yang diajarkan lah. Phase 1, Phase 2, Phase 3 macam mana. Yang penting cara nak aplikasikan benda tu. Yes. Okey, terima kasih kepada OT-OT sekalian. Maka dengan ini berakhirlah sesi soal jawab. Okey, tapi kita teruskan lagi dengan sesi ulasan. Kita nak tutup ni daripada Encik Zul mengenai tajuk webinar kita pada hari ini. Ada sepatah dua kata daripada Encik Zul sebelum kita tutup? Terima kasih kepada Puan Pengurusi Majlis. Alhamdulillah webinar kita pada petang ini dah hampir ke penghujungnya. So secara rumusan ringkasan yang saya nak berikan, tapi sebelum tu saya nak ada orang cakap boleh kongsikan nota, kita bagi nota. Tapi apa yang saya nak ringkaskan secara nak rumuskan webinar kita pada hari petang ini, pertama sekali saya ingin ucapkanlah kepada semua yang sudah hadir pada petang ni, terutama sekali kepada penyelia PDK ARA dan Sarah. Mungkin kita nak beliau bercakap sedikit kejap lagi, tak apa. Biar saya bercakap dulu. Saya nak orang cakap, kita nak rumuskan ke semuanya. Okey, mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang baru ataupun sebelum ni tak tahu apa tu PAX. So hari ini saya harap sedikit ilmu yang diberikan oleh pihak kami semua hari ini dapat diguna pakai ataupun diterima oleh semua. Ilmu berkenaan dengan PAX, mungkin lepas ni ada idea yang baru untuk memberi rasangan untuk kanak-kanak berkomunikasi dengan apa yang telah kami berikan pada petang ini. InsyaAllah jika ada idea baru ataupun ilmu-ilmu baru berkenaan dengan PAX ni, boleh kita share sebab kita dah wujudkan grup WhatsApp kalau tak silap. Nanti saya akan share kat situ juga saya punya slide, kami punya slide apa semua, dan gambar, file mungkin saya akan share juga dekat dalam grup WhatsApp tu untuk kita tambah baik ilmu pengetahuan kita dan untuk menjadi lebih baik di masa hadapan. Secara ringkasannya, ingat PAX ni adalah alat bantu untuk berkomunikasi. Untuk how budak tu nak berkomunikasi dengan orang lain. Macam saya cakap awal-awal tadi, komunikasi ni melibatkan dua. Kalau contoh saya tengah bercakap dengan kalkulator, ini bukan komunikasi lah. Komunikasi ni yang mana kita bercakap dengan orang tu bagi respon dekat kita. Macam kita main bola, kalau perempuan kan main bola jaring, kita bagi bola, dia bagi balik dekat kawan dia lain, itu adalah komunikasi. Secara ringkasnya. So saya rasa itu sahaja kot rumusan saya pada petang ni, sebab nak cakap lebih panjang, nak panjang nak cakap, kalau saya cakap nanti tak berhenti pula. So saya takat ini saja, kita bagi ruang dan peluang dekat orang lain pula. InsyaAllah. Terima kasih. Semoga bertemu kembali. Okey, terima kasih kepada Encik Zul atas ulasan beliau tadi.
Okey, sebelum kita akhiri, sikitlah kita nak jemput Puan Aisyah untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai webinar kita pada hari ini. Okey, dijemput Puan Aisyah. Okey. Terima kasih juga kepada semua yang hadir yang mana sudi kongsi masa untuk kita timba ilmu tentang penggunaan PACS. So yang mana terapis, OT kan, kita boleh apply sedikit ilmu ni, ilmu yang kita timba pada hari ini untuk kita apply kepada kita punya pesakit. So terutamanya yang mana pesakit kita tu yang mana kita nak fokus kepada pergi ke PPKI ataupun yang mana OT boleh pergi ke PDK untuk apply patient dekat PDK pun boleh. So tadi just untuk pengenalan kan, kalau jika ada, sebab PACS ni dia details, dia ada banyak peringkat, so details. So kita ilmu ni kita tak habis kat sini. Untuk kita nak faham lebih mendalam tentang PACS ni, kita kena kaji sendiri and kita kena belajar and kita kena buat untuk yang mana bersesuaian dengan kita punya passion je. Okay, dan terima kasih juga kepada Zul sebab sudi jemput saya dan PDK ARA untuk share the knowledge about PACS lah. So kat sini pun kita ada patient yang mana memang autism, dia ada masalah dalam komunikasi kan. So kita boleh apply, kita kena prepare and then kita boleh apply untuk PDK dan juga kita PACS juga bukan kita saja untuk kita kegunaan di kita punya center ataupun mana, tapi kita boleh juga gunakan untuk kita buat locum and then di mana-mana tempat saja kita boleh apply PACS tu yang mana bersesuaian dengan kita punya patient. Okay. Terima kasih untuk semua dan good luck untuk semester ni. Terima kasih Puan Aisyah. Okay, terima kasih kepada Puan Aisyah. Ini okay, nak terima kasih. Okay, makasih kepada kita pada hari ini. Saya Zulmain memohon maaf ada salah dan silap sepanjang mengendalikan webinar hari ini. Semoga ilmu yang dikongsikan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih dan Assalamualaikum. Boleh live? Terima kasih semua. Terima kasih Puan Aisyah, terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Jangan lupa isi link kehadiran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya dari semua.